Semenjak sampradaya masuk Indonesia itu kita mengenal Tuhan beranak pinak. Kita ambil diskon dulu deh. Diskon Tuhannya Krishna, kemudian beranak pinak jadi Caitanya Mahaprabhu. Kita lama-lama 50 tahun lagi Prabhupada jadi Tuhan. Ya. Kemudian Sai Baba. Udah Sai Baba ada 2 reinkarnasinya lagi nih. 2 nih katanya 1. Dia bilang kan Sai Baba matinya 2022, tahunnya 2011 udah mati dikalahin si Daud. Kemudian 8 tahun kemudian tahun 2030 bakal ada reinkarnasi. Ada emang sekarang nih 2, tapi satu yang kribo tuh sama, temen lebih muda, baju warna kunyit sama, bisa keluarin sesuatu dari mulutnya. Satu lagi agak mewah nih, tapi agak curly, gelombang rambut itu. Lebih putih. Bajunya sama warna kunyit. Jadi ada 2 reinkarnasi Sai Baba nih. Jadi siap-siap aja. PHDI Mahasabha 12 ini itu harus menerima yang 2 ini reinkarnasi kalau masuk Indonesia. Kan asas keadilan sesuai Pancasila, sila kelima. Nah, kemudian baru berapa tuh Tuhan tuh? 2, 3, 5 ya. Ada 14 universitas Hindu di Indonesia, di Bali aja 3 tuh. Satu pun nggak ada yang berani bahas tentang Tuhan berwujud manusia. Malah beberapa membelanya lagi, termasuk rektor-rektornya tuh, ngayomin ikut di PHDI Mahasabha 12. Jadi mikir, kenapa akademisi nggak berani bahas tentang Tuhan berwujud manusia ini ya? Karena rujukannya sama, sistematika Weda ada Darsana di situ, sistem filsafat ya, Adwaita, Wisista Adwaita. Ya itu jadi ketuhanan dipahami itu berdasarkan bukan kitab suci, tapi berdasarkan filsafat. Padahal seluruh kitab suci murni di dunia mengatakan Tuhan itu memang acintir, tidak bisa dipikirin. Jadi kalau ada sampai mewujudkan Tuhan berarti merendahkan Tuhan. Kita lihat nih yang Kailas ini. Seru nih, ya. Selamat menyaksikan. So the me resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me through this me talking to me. Kailasa atau ajaran Nityananda dikelaskan sebagai satu kultus atau agama baharu. Ajaran ini mengangkat seorang guru dari India yang mendakwa dirinya adalah jelmaan Tuhan di dalam bentuk manusia bagi membimbing manusia pada akhir zaman ini. Kini ajaran ini bertapak di satu pulau yang menjadi komuniti keagamaan mereka. Kailasa diasaskan oleh Nityananda Paramashivam atau dikenali sebagai Paramahamsa Nityananda. Dia dilahirkan di Tamil Nadu, India. Pada tahun 2003, dia memulakan pusat ajarannya dipimpin olehnya sendiri yang dikenali sebagai Nityananda Dhyana Pitam di Bidadi dekat Bangalore, Karnataka, India. Bermula dari situ, dia mula dikenali ramai dengan ceramah-ceramah keagamaannya. Setelah itu, dia mula menyebarkan ajarannya ke Amerika Syarikat. Dia disokong oleh selebriti dan media. Hal ini menjadikan pasarannya semakin besar dari hari ke hari. Ia menjadi begitu aktif sehingga pada tahun 2007, dikatakan dia mempunyai 800 pusat ajarannya di 21 buah negara. Pada bulan Februari 2013, Nityananda mendakwa telah mendapat gelaran Mahamandaleshwar, yang mana perkataan Mahamandaleshwar boleh bermaksud keunggulan dari kuil-kuil besar atau banyak. Ia adalah gelaran yang besar bagi seorang guru Hindu, terutama dalam aliran Advaita Vedanta atau Wahdatul Wujud. Dalam perjalanan kerohanian Nityananda tidak sunyi dengan pelbagai kontroversi dan skandal ke atasnya. Pada 20 November 2019, polis Gujarat mendakwa bahawa Nityananda melarikan diri dari India setelah memilih untuk tidak hadir beberapa pembicaraan di mahkamah. Pada bulan Disember 2019, Republic TV menerbitkan dokumen setebal 742 halaman yang dikatakan adalah petisyen oleh Nityananda kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mendapat status pelarian atas alasan penganiayaannya di India kerana menyebarkan ajarannya. Dia melarikan diri ke negara Ecuador kerana negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara India.
Di Ecuador, dia telah membeli sebuah pulau di luar pesisiran pantai Ecuador dengan menubuhkan negaranya sendiri iaitu negara Kailasa. Di sana dia berhasrat untuk menubuhkan negara Hindu yang sebenar dengan memiliki undang-undang sendiri. Dia juga mengeluarkan pasport, mata wang dan dokumen lain bagi menjadikan pulau itu sebuah negara yang berdaulat. Antara undang-undang uniknya ialah tidak mengiktiraf hak asasi wanita di dalamnya. Pada bulan Ogos 2020, Nityananda melancarkan Bank Rizal Kailasa di Ganesha Chaturthi dan mengeluarkan mata wang emas rasminya yang dikenali sebagai Kailasian Dollar. Pada bulan Disember 2020, Nityananda mengumumkan bahawa Kailasa kini telah mula mengeluarkan visa 3 hari untuk pelancong. Nityananda ada mendakwa dirinya adalah jelmaan Param Siva. Param Siva bermaksud Dewa Siva yang maha tinggi. Dia juga seringkali mempotretkan dirinya sebagai Dewa Siva yang memiliki bulan sabit di kepala, menggunakan lembing Trisula dan berimejkan Gunung Kailash yang dipercayai oleh penganut Hindu merupakan tempat Dewa Siva. Pengikut mereka juga mempercayai bahawa dia adalah dewa jelmaan manusia. Nityananda membawa falsafah Advaita Vedanta yang membawa konsep ketuhanan yakni Brahman Atman mendiami dalam alam ini dengan berfahaman panentheism, yakni Tuhan yang berada dalam setiap diri manusia serta ciptaan di alam ini. Me is only sitting as me in you. These two only is talking to each other. Understand, I can only talk to me and give my understanding. I cannot talk to anybody else and give my understanding. So the me resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me, through this me, talking to me. Seperti gerakan Hindu yang lain, Nityananda juga sering menekankan amalan yoga untuk mencapai tahap kesedaran yang lebih tinggi. Selain itu, wujud dakwaan kontroversi apabila dia mendakwa telah menunda matahari terbit selama 40 minit. I got little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. Selain itu, dia juga mendakwa membuatkan lembu bertutur dalam bahasa Tamil dan Sanskrit. Dan dia juga memperlekehkan formula terkenal Einstein iaitu E = mc2. The experiences continuously without losing the intensity can understand M and C is not MC, it is MC. Di Malaysia, ajaran Kailasa mula masuk ke Malaysia sekitar tahun 2015. Pada awalnya, mereka mendaftarkan nama di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan nama Pertubuhan Ajaran Nityananda Dhyanapita Malaysia. Setelah itu, pertubuhan ini tidak aktif lagi dan menukar nama kepada Persatuan Penganut Nityananda Sangha Malaysia. Pengikut Kailasa Malaysia didominasi oleh masyarakat India dan China. Mereka juga aktif mempromosikan ajaran ini di media sosial. Pada bulan Februari 2020, semasa perayaan Thaipusam di Batu Cave, telah berlaku satu kontroversi di kalangan komuniti Hindu di Malaysia apabila kehadiran kumpulan Kailasa mengangkat gambar Nityananda diarak bersama pedati merak dengan bermaksud mendewakan Nityananda. Lalu pada 9 Februari 2020, YB Satis Muniandi merangkap adun bagan dalam Pulau Pinang telah memuat naik kritikan beliau terhadap kumpulan Kailasa ini. Beliau mendakwa mereka ini adalah gerakan kultus yang mendewakan Nityananda dengan mempercayai bahawa dia adalah inkarnasi Dewa Siva. Dalam buku 60 Agama Baru di Malaysia, ada mendedahkan kemarahan gerakan agama baru antarabangsa ke dalam negara Malaysia ini. Seru kan? Jadi seru banget. Jadi kita ini sebenarnya beruntung. Hidup mengenal banyak sekali Tuhan. Seharusnya, kalau sehat nih, banyak Tuhan, harusnya dunia ini damai. Tapi justru sebaliknya. Perang, kemudian korupsi, kejahatan merajalela, kemunafikan, orang ingkar akan ucapannya banyak sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, saya yang menggunakan akal sehat atau mereka yang meyakini Tuhan manusia itu berakal sehat? Anda sendiri bisa menjawabnya. Ciao.